نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menghidupkan kita bersama-sama kita siang Arafah pada hari ini. Maka banyakkanlah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan umat Islam yang mereka berhari raya Al-Hajjul Akbar. Al-Hajjul Akbar mana dia wukuf bersama dengan hari yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf, yaitu wukuf hari Jumat. Karena junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan hajjul wada. Hajjul wada yang beliau mengerjakan pada tahun itu ialah tahun yang ke-9 Hijriah, betulan dengan hari Jumat. Maka kalaulah wukuf itu betul dengan hari Jumat, dinamakan Hajjul Akbar. Alhamdulillah, pada tahun ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita umat Islam seluruh dunia bersiam Arafah bersama dengan mereka yang wukuf di Arafah pada hari ini. Mereka yang sebagai wakil-wakil umat Islam yang pergi mengerjakan haji pada tahun ini, dan sekarang ini mereka berada di Arafah. Sebab kemarin dia duduk yang tarwiyah di Mina. Kemudian pada pagi hari ini selepas subuh sepanas matahari, mereka itu berangkat daripada Mina pergi pada Arafah. Sekarang ini mereka berada di Arafah, di padang Arafah. Alhamdulillah, yang mana mereka menyahuti seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mana Ibrahim alaihissalam dibina Kaabah, Allah SWT izin supaya dia membinakan Kaabah, dah dapat Kaabah, dan juga Masjidil Haram Makkah, tempat Sa'a, yang Arafah dan Mina, Muzdalifah dan sebagainya. Maka selepas pada itu Allah perintah supaya Nabi Ibrahim memanggilkan manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim, wa adzin fil nasi bil hajj. Adalah kamu serukan manusia itu finnas bil hajj, supaya mengerjakan haji. Maka mengikut riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seru panggil manusia di makam Ibrahim. Ada pendapat yang lain mengatakan di Bukit Safa. Ada pendapat yang lain pula mengatakan dia naik kepada Bukit Abu Bubis, kemudian memanggil manusia. Panggilan Ibrahim alaihissalam itu didengari oleh manusia seluruh, walaupun mereka di tulah sulbi ataupun mereka berada di panggil di Aimani, tulah sulbi bagi anak Adam dan sebagainya, dan mereka dalam perut kanak-kanak dan sebagainya. Semua itu didengari panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan sebab itu Allah SWT jawab kata, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Bila dipanggil manusia itu,
Allah jawab kata, ya'tu akan datang akan dikau. Karena Nabi Ibrahim AS dia wasai heran. Dia nak panggil belah mana Nabi siapa seruan itu kepada seluruh manusia. Tapi dengan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kun fayakun. Nah, Tuhan kana belah mana dia akan berlaku belah. Nah, lalu sampai suara itu kepada seluruh manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka akan dapat dengari panggilan itu. Maka akan datang akan dikau rijalan hal keadaan berjalan kaki mereka itu. Nah, jalan kaki pun dia pergi wa ala kulli dhamirin yatina kulli min kulli fajin amin. Walaupun dia ada kenderaan utaku. Nah, utaku dhamirin utaku. Jalan kaki pun dia pergi cari Baitullahil Haram untuk nak mengerjakan haji. Ada menantai kubu pembawa pergi untuk pergi mengerjakan haji. Sebab menyahuti panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah suruh Nabi Ibrahim AS panggil manusia. Dengan sebab itu ya'tina min kulli fajin amin. Nah, kepada Baitullahil Haram itu pada tiap pelosok bumi ini yang jauh. Amin, walaupun keadaan mereka jauh sekalipun mereka akan tiba datang. Sebab itu seluruh dunia ini ada wakil-wakil bagi nabi masing-masing. Setiap negara dalam dunia ini semua ada wakil dia pergi mengerjakan haji pada setiap tahun. Dengan mereka mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dengan menyahuti, pakak menyahuti. Pakak ayat kata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami dah datang mengikut seruan yang Allah serukan kepada kami. Semua pakak kata itu berlaku. Sebab kita ni umat Islam seluruh dunia dia terikat dengan Kaabah, terikat dengan Makkah Al-Mukarramah sebagai Ummul Qura, sebagai ibu bagi kampung semuanya. Sebab tu dinamakan Ummul Qura, sebab dia Muh. Kita semua manusia terikat dengan Muh. Nah, bila dia bagi Muh Qura ataupun bagi Muh ibu bagi kampung, semua perasaan hati manusia yang menunduk agama Islam, Allah SWT perasaan dia terikat dengan Makkah. Nah, bila orang panggil Makkah Arafah hari mana wasana? Kita orang panggil wasana puasa hari itu. Bila Makkah dia Yaumul Nahri, dia gerbai bila raya gerbai raya haji bila, nah maka kita wasana raya bersama dengan mereka. Kalau kita tahu perkara itu. Nah, sebab itu dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala menentukan dengan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya akan Nabi bila hari Arafah, Nabi jawab kata yaum tu'arifuna, hari yang kamu semua hidup wukuf di Arafah. Itu jawapan Nabi SAW. Hari Arafah adalah hari yang kamu semua pergi wukuf di Arafah. Bila sahabat dia tanya pula, manakah hari Yaum Adha ataupun hari gerbai? Hari gerbai, hari yang nahar, hari haji. Nabi jawab kata yaumul yudhahun, hari yang fuq mereka itu duduk gerbai. Duduk gerbai, iaitu ahli Makkah. Nah, buat mereka itu mengerjakan haji, dia gerbai. Nah, ayat katanya Arafah pun kita tengok di Makkah Al-Mukarramah, haji pun dan juga orang panggil gerbai pun kita tengok di Makkah Al-Mukarramah. Nah, sebab itu kalau tengok pada pandangan ulama Syafi'i, nah mereka jawab kata Yaum Arafah al-yaumul ladzi yazharu lahum annahu yaum Arafah. Hari Arafah itu ialah hari yang manusia berhimpun di padang Arafah. Itu dinamakan hari Arafah. Sawa'un, sama ada hari itu at-tasi' wal 'ashir. Sama ada itu hari yang 9 bagi kamu dan juga hari 10 bagi kamu. Hari 9 bagi nabi-nabi lain atau hari 10 bagi nabi-nabi lain, tetapi hari Arafah ialah hari yang manusia, hari yang para hujjah berhimpun di padang Arafah. Itu pandangan Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikut dia. Min Syafi'iyyin. Nah, kemudian satu riwayat daripada Imam Syafi'i sendiri dalam musnad dia, dia kata wa Arafatu yaumu yu'rafun nas. Hari Arafah adalah hari yang manusia berhimpun di padang Arafah. Hari manusia berarafah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala dia cerita dalam kitab dia Musnad Imam Syafi'i. Maka dengan itu, bagi mereka yang tidak tahu, pada satu zaman
satu ketika tidak ada teknologi untuk manusia nak tahu kata bila ke Makkah itu wukuf, bila ke ahli Makkah para hujjaj wakil-wakil kita yang pergi kepada mengerjakan haji, ya wukuf hari mana? Manakah hari Arafah ditentukan oleh mereka itu? Nah, kadang-kadang kita tak tahu sebab terlalu jauh duduk tempat kita, teknologi pun tak boleh sampai pada kita, tidak ada telefon, tidak ada TV, tidak ada orang panggil benda-benda alat ataupun se untuk menyapa pada kita hari manakah hari Arafah, hari manakah Yaumul Nahar, hari mana hari Gerbang, maka boleh kita ijtihad. Nah, boleh kita ijtihad masing-masing setiap tempat. Nah, tengok anak bulan masing-masing. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta Mu'adz bin Jabal kepada negeri Yaman. Bila dia tanya Mu'adz, bagaimana kamu nak hukum? Mu'adz kata, kami akan hukum dengan kitabillah, dan kitab Allah Al-Quranul Karim. Bila tak dapat Al-Quranul Karim, nah, apa kamu nak hukum? Kami nak hukum dengan bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi. Bila tidak ada juga dalam sunnah Nabi, maka dia nak ijtihad dan tidak melampaui lebih pada itu. Ijtihad ini dengan ilmi, bukan ijtihad dengan hawa nafsu dah. Ijtihad berdasar pada ilmu. Ya, kerana dalam Islam dia ada hukum asal, Alkitab dan Sunnah, dan hukum furu', sama ada qiyas, ijma', nah, masalah dan sebagainya. Kesemua itu nak perlu kepada orang panggil ilmu, dan juga perlu kepada alasan yang diterima, yang boleh diterima, supaya tidak kami berkena dengan maqasid asy-syariah, berkena dengan tujuan-tujuan syariah yang hantar kepada kita. Sebab tu Nabi kata, man ijtahada, siapa yang ijtihad itu betul, fa asaba betul, nah falahu ajran, dapat dia 2 kali ganda pahala dia. Wa man ijtahada, siapa ijtihad fa akhta, salah ijtihad dia. Dia tahu kata hari mana betul dengan hari Arafah, dia boleh 2 pahala. Tak betul, nah, maka Nabi kata Allah bagi falahu ajrun wahid, boleh pahala tak 1 pada dia, sebab dia ijtihad, dia tak tahu hak mana yang sebenarnya. Sebab tu dalam Islam Allah SWT perintah kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ati Allah, pertama sekali taat pada Allah, wa ati'ur rasul, kemudian taat pada Rasul. Memang Rasul itu dia tidak derhaka pada Allah. Pak Nabi sendiri Tuhan jamin kata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu Allah jamin pada dia, Nabi tidak akan cakap dengan hawa nafsu dia. Apa yang Nabi terai, apa yang Nabi raya, apa yang Nabi buat, semua wahyu daripada Allah SWT. Itu nak ayat kata daripada Allah juga. Sebab itu ati Allah mutlak taat pada Rasul, wa ati ar-rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin kamu, wali amri ini Tuhan tak ada ayat kata wa ati', tidak ayat kata kena taat pada wali amri. Tapi wali atas, sekiranya wali amri itu kena betul dengan Al-Quran, betul dengan Allah, betul dengan sunnah Nabi SAW, boleh kita taat. Tapi kalau dah tidak betul dengan Allah dan juga Rasul, tak boleh, sebab Tuhan tidak bagi mengiringi kata ati' ulil amri minkum. Hanya ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri minkum. Oleh amrikum, taat pada oleh amri sekira dia tidak bercanggah dengan Allah dan juga Rasul. Maka dengan itu Allah SWT cerita pada tu lagi kata, fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya ada perselisihan di antara kamu sesuatu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka adalah kamu kena kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya betul-betul kamu beriman dengan Allah dan beriman pada akhirat, kena klik pada Allah dan juga Rasul. Dzalika khairum ahsanu ta'wila, ini adalah satu jalan yang paling molek sekali, jalan keluar untuk kita. Dengan sebab itu maqasid asy-syariah, tujuan syariat turun pada kita saat itu, ikutlah amalan semua dalam dunia ni saat itu yang Tuhan perintah pada kita, supaya kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, adalah kamu berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah Al-Quran dan Sunnah. Nah, pegang dengan teguh Al-Quran dan Sunnah, bihablillah wala, nah, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, jangan kamu berpecahlah, yang kamu tinggal ataupun kamu pecah daripada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu Allah ayat kepada kita, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, umat ini Allah nak jadi satu. Maqasid asy-syariah, tujuan Allah buat turunkan syariat kepada manusia,
nak jadi umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Kepada aku saja yang kamu kena taat patuh. Yang pertama sekali, kena taat patuh ibadat pada Allah. Sebab itulah rahsia yang Allah goyak pada kita. Nabi pakak kita tahu kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tuhai goyak pada kita kata, Nabi tahu pada kita, awal-awal yang Allah menjadikan kamu yang satu. Tuhai kuasa menjadi semua malaikat, jadi sekaligus kamu sekaligus kamu boleh. Tapi Tuhan tak buat manusia semacam malaikat. Tuhan buat desa. Tuhan boleh nak buat seluruh saludah manusia. Pakak jadi manusia. Tapi tak. Tuhan buat ada. Bawa tumpik pada desa, namanya desa. Nak buat desa. Tumpik pada ada, hawa. Pahal berdua ni lah tumpik bagi anak cucu yang paling ramai. Mari asasa. Sebab sa ni rahsia yang Allah ayat pada kita sa ni. Nabi kita pakak jadi sa. Sebab tu Tuhan ayat dalam Quran banyak-banyak tempat kata kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia ini satu umat yang satu. Kemudian nak menjadi satu juga fa ba'asallahu nabiyyin. Tuhan bangkit setiap umat itu nabi. Nak pakak hayat jadi satu. Mubasyirina wa ya'muna baik supaya pakak we kita buat benda baik, wa munzirin wa ya'muna tak molek supaya kita pakak jauh diri daripada tu. Wa anzala ma'humul kitab, dan bawa turun kitab wa pula kepada manusia bil haq dengan benar. Saja tam benar turun kitab supaya manusia pakak baca Al-Quran dan liyahkuma bainan nas fi makhtalafu. Dan boleh hukum manusia kata kalau ikhtilaf manusia kena pelik pada Allah dan juga Rasul. Inilah harapan sebab itulah Umar bin Khattab dia bila dengar ayat ni dia berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, mintalah kami nampak benar-benar. Kami boleh nampak benar-benar. Nah, kami boleh tengok benar-benar. Nah, kita saat itu wasal muwafaqah benar-benar. Nah, nak betul dengan benda hak sungguh, benda hak benar. Nah, warzuqna ittiba'ah, dan rezekilah pada kami. Hidayah pada kami supaya kami boleh ikut benar-benar. Nah, nampak benar-benar. Hai sing itu tahu. Wa arinal batila batilan, dan tunjuk kami benda hak tak molek, benda batil, benda jahat. Warzuqna tinaba, dan mintalah jadi jauh rezeki pada kami, hadiah pada hidayah pada kami, tunjuk pada kami benda yang jahat itu supaya kami boleh jauh daripada benda itu. Doa. Nah, kita juga sunat doa ni. Doa pada Allah SWT supaya Tuhan tunjuk benda betul kita boleh kita ikut. Tunjuk benda tak molek kita boleh tinggal benda tu. Kita jauh daripada benda tu. Wala taj'alhu muntabisan alaina. Ya, Umar dia doa kata, janganlah jadi orang panggil semabuk ke atas kami. Jangan semabuk. Syak ragu kata, hak mana betul, mana tak betul. Tunjuk mana betul. Jangan semabuk atas kami. Fa nadillu. Kalau wak semabuk atas kami ini, maka kami akan jadi manusia sesat. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, minta tolong latihkan imam, pemimpin walil amri yang muttaqin kepada Allah. Sebelah pelaku iman. Minta dia pilih orang yang takut pada Allah sebagai wali amri. Minta Allah pilihkan orang yang takwa pada Allah itu sebagai imam supaya kita boleh ikut orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan letak lantik manusia yang tidak takut, tidak takwa pada Allah. Nah, bimbang takut kita ikut dia, maka sesat apa kita. Nah, sebab tu Allah Subhanahu wa taala wijagaan kepada kita. Sahabat-sahabat Nabi pun demikian juga. Mereka usaha supaya orang hidup tak jalan yang lurus dan betul yang sebenar. Sebab tu kalau kita tengok dalam syariat Islam, betul dengan maqasid syariah yang Tuhan nak, Allah ketongkan kita naruh ke Allah SWT, tongkan hai dah pendek dan dia. Cuba tengok pada salat semaya, semua wajib kena menghadap kiblat. Boleh kita menghadap waktu kanan-kanan tak boleh. Wajib kena menghadap pada kiblat. Kiblat itu semacam melek, si berani. Nah, manusia lain dalam dunia ni semua keliling, maka keliling Baitillah lah. Kita dah bucu mana pun pakai keliling Baitillah. Orang tu kau ni hadap, kau ni hadap, kau ni pakai keliling Baitillah. Yang katanya melek duduk di Baitillah, kemudian sumplang hak dunia ni, sumplang hak umat Islam. Bukan sekadar sumplang dunia, sumplang hak umat Islam. Tuhan letak Baitillah ni sumplang dunia, sumplang umat Islam. Supaya orang kita ni mesti biasa ni, pakai kita takut dan mesti berani belakang. Dan sebagai duduk umul qura. Sebab tu hati manusia yang ikat kepada Baitillahil Haram, bila semaya kena menghadap ke tu. Nah, bila orang kita tak tahu kata mana Baitillah,
Nah, duk mana bakilah, duk lautan nak tahu. Tak nampak nak tengok. Tak ada padumen dan sebagainya. Nah, kita boleh ijtihad. Kalau kena boleh 2 pahala, tak kena boleh kat 1 pahala. Kena ijtihad, boleh kita ijtihad. Selama mana kita tak yakin, tak tahu, kita boleh ijtihad. Itu hukum dalam Islam. Sepanjang siam Ramadan juga. Nah, Tuhan kata faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa nampak bulan Ramadan, kena pakai puasa hari itu. Seluruh dunia. Tak boleh nak puasa pada Syawal. Tak boleh kita nak puasa pada panggil bulan Sya'ban. Mesti semua manusia kena puasa pada Ramadan. Sebagai panggil ittihadul ummah, wahdatul ummah. Nah, menyatukan ummah. Yang dia panggil pen umat tindeng dia. Pakai puasa itu berlaku. Nampak mana puasa? Nah, nampak mana? Tak nampak pakai istiak masing-masing cari jalan. Nah, nak tengok mana nak boleh nampak dan sebagainya. Supaya tak nampak, maka kias dengan hari selepas pada itu. Dengan sebab itulah kita umat Islam, Allah SWT beri syiadah cara hidup pada kita. Boleh kita ikut sunnah, nah, boleh kita ikut kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak dapat pada situ, boleh kita ijtihad. Dah ada dalam kitab Al-Quran dan sunnah, bila cerak ada. Nah, kita kata hari Arafah hari mana, pakat tahu belakang ada. Tak pasal ada ijtihad. Tak ada perlu orang tak ijtihad. Memi okada tidak capai muni syai ijtihad. Nah, bila dah kita tahu kata hari mana hari Arafah. Bila tak tahu tu baru kita ijtihad. Itu adalah hukum Islam. Sebab itulah siapa yang boleh puasa pada hari panjang Arafah pada hari ini, nah, Allah Subhanahu wa taala akan beri ampun pada dia. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah ataupun as-sanah al-qabilah. Ya Allah Subhanahu wa taala nah janji nak ampun orang yang puasa hari Arafah. Bukan puasa hari 9, puasa hari Arafah. Nah, kalau mungkin dalam Islam dia tak menentu kata suruh puasa hari 9. Dia puasa hari Arafah. Nah, siyam Arafah bukan siyam yaum tasik, bukan. Nah, sebab itulah kalau tengok pada bulan Muharram ni, nah, yang berasyik hari yang panggil Asyura hari 10. Tapi Arafah dia tak panggil hari 9. Dia panggil yaum Arafah. Nah, bukan hari 9, bukan maksud hari 9 tidak. Yang sebab tu siapa yang puasa Arafah, siyam Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Tuhan akan ampun dosa kita awak selepas mari dah setahun, kamu dia nak datang setahun. Nah, dosa ni tidak ditentukan oleh Allah, tidak ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ditentukan oleh sahabat-sahabat Nabi kata, nah, dosa besar atau dosa kecil. Masuk habis dosa besar dosa kecil. Bagi Allah mudah. Nah, hisaban yasiran bagi Allah ni mudah, Tuhan hisab cara mudah. Nah, dosa besar Tuhan apa boleh? Bagi Allah tak ada pelik apa bagi Tuhan apa dosa besar kita apa. Yang sebab kita puasa sehari boleh apa 2 tahun. Nah, dosa. Yang sebab tu, nah, pandangan ulama saja yang kita tengok kata dia taksiskan dosa ni dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tak apa dengan sebab puasa 1 hari mulai Arafah. Tapi dosa kecil, dosa kecil tak apa musuh. Itu bagi pendapat ulama. Nah, boleh lagi Imam Nawawi rahimahullah taala tafsir ada hadis dia saat itu dalam syarah Sahih Muslim. Kata dosa kecil. Nah, tapi wallahu alam, Allah yang tahu. Dosa besar atau kecil. Dengan sebab tu, nah, bagi mereka yang puasa hari Arafah ini sangat beruntung. Dan Allah SWT royak pada kita dalam hadis kursi mengatakan, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak sekali yang Allah merdekakan hamba dia pada api neraka lebih pada hari Arafah. Nah, karena wa innahu la yadnu, Tuhan akan masuk dekat. Tengok buat kita. Nah, summa yubahi bihul malaikat. Kemudian Tuhan saat itu bermuka-muka. Nah, royak pada malaikat kata, "Ma arada haula." Orang ni nak gapo? Pakai cahaya yang sama, cuk putih. Akan ihram duduk wukuf di Arafah. Nak gapo mereka? Nak pada keampunan daripada Allah. Nak pada merdeka daripada Allah, pada api neraka, nak pada syurga Allah. Sebab tu Tuhan nah tidak balas orang buat haji saat itu. Nah, ilal jannah. Haji mabrur sandai salahu jaza ilal jannah. Haji mabrur ni tidak ada pahala yang lain kecuali syurga. Kemudian juga bagi umat Islam seluruh dunia yang rasa sama hati dia, ijtihad hati dia, sama hati dia. Nah, dengan umat Islam yang sebagai wakil kita yang buat haji ni, demo wukuf di Arafah, kita puasa Arafah. Nawi panggil ada saham kita dengan mereka itu. Kita tak ada duduk di bumi Arafah dalam dunia ni.
Kita ambil sahih dengan mereka itu, kita puasa hari Arafah. Tuhan pun tengok kita juga, puan ni nak gapo pakai puasa belakang hari ni. Tak ada pihak makan serah habuk hari ni, tak ada pihak minum serah habuk pada hari ni, tak ada pihak buat menang-menang maksiat pada hari ni. Semua sana ni pakai menajak pada Allah SWT, pakai doa pada Allah, pakai istighfar pada Allah, pakai tasbih, nah, pakai tahlil, pakai takbir. Nah, maka mereka ni nak gapo peraya pada mereka, nak pada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu bila hari ni hari Arafah, maka besok hari sebagai yang menahap, hari Gerbek, raya Gerbek. Sunat bagi kita umat Islam semaya Aidil Adha dan juga orang panggil, nah, semaya Aidil Adha di Padang dan juga kita Gerbek. Sebab Gerbek ni satu sunat Rasulullah SAW yang sunat muakkadah, setengah pada pandangan ulama seperti Abu Hanifah kata wajib. Sebab mereka ambil hadis kata man wajada sa'atan wa lam yudhi wala yaqrabanna musalla. Siapa yang tak ada puasa nak Gerbek, tak Gerbek, maka Nabi kata tak semari semaya di musalla dia, tak semari dekat. Bukan mari semaya, tak semari di musalla tu. Nah, wala yaqrabanna, tak semari duduk musalla. Sebab orang mari di musalla Nabi ni dia ada belakang. Nah, Nabi kata semari dah. Nah, nampak musalla dia. Nah, sebab orang suruh Gerbek tak Gerbek kalau dia puasa. Nabi kata ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahri. Tidak ada amalan bagi amalan Ibnu Adam sana itu, anak ada ni. Amalan dia yang menahap. Nah, pada hari raya Gerbek ni ahabba ila Allah min hiraqati dami. Lebih kasih kepada Allah SWT daripada dia mengalirkan darah. Mengalirkan darah Gerbek nanti. Wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa aslafiha. Karena Allah SWT ni bawa datang habis tu yang peramban belakang. Kan peramban ke Allah macam tina yang dia. Bukan orang panggil di daging saja dah. Tu yang peramban tengok tanduk kita Gerbek kambing tu, lembu tu semolek comel kita tanduk dia. Tanduk dia tu molek kita. Ambil tanduk tak molek kawan pilih hak. Hak molek ada, pilih hak tak molek. Nah, tengok pula Asy'ariyah, bulu dia, cahaya dia molek sedap. Nah, tu yang peramban beri kanan bakar tu. Tu yang ambil kanan di tanduk, ambil kanan dia orang panggil bulu-bulu dia, azlafiha, dan juga orang panggil di kuku dia. Nah, kawai kuku dia apa semua ni. Nah, tu yang peramban belakang mati sah. Nah, orang tapi dia Gerbek hak molek, dia akan dapat hadiah, dapat orang panggil pahala yang banyak. Nah, kita nak peramban pada dagingnya, mana berdaging banyak sikit, supaya nak beri daging banyak. Tapi tu hai peramban habis, bukan sekadar daging saja dak, bulu pun tu hai peramban, kemudian tanduk tu hai peramban juga, kuku dia pun tu hai peramban juga. Nah, sebab tu, nah, Allah SWT kata, nah, wa inna dama la yaqa minallahi bi makanin qabla ayyaka. Nah, bil ardi. Nah, maka panggil Tuhan terima. Tuhan terima. Nah, pahala, Tuhan nak bagi pahala. Dah Tuhan beri hadiah kepada kita, tahu lebih Tuhan. Nah, pahala kita nak Gerbek. Bila kita semula dapat titik darah mula-mula sekali belum sampai bumi, dah diterima oleh Allah SWT akan Gerbek kita. Dah tahu Gerbek dia. Sebab tu dalam hatul fatibu bihanafs adalah kamu niat dengan baik. Niat jangan syirik dengan Allah SWT. Niat betul-betul Gerbek dengan Allah SWT. Sebab tu ayat Al-Quran kata la yanallahu, tidak sampai akan Allah SWT itu luhumuha, daging dia. Tuhan dalam Islam bukan nak sen wai daging tu daripada Tuhan, tak sen, tak ada nak bantu. Wala dima'uha, macam orang kata sen wai, nah ler, nah kepada Tuhan. Sebab etika juga agama lain, dia semula daging, dia ambil daging dipuja, ambil darah tu dipuja, hang kayu puja, di tokong puja, di gapo. Tapi dalam Islam Tuhan tak ada nak belah tu. Nah, tak ada nak orang panggil layana kalau tak sampai daripada Tuhan dagingnya dan juga dima'uha dan juga darahnya, walakin yanalu taqwa minkum. Tetapi hak sapa pada Allah, Tuhan nak tengok kata kamu ni takut sama mana pada Allah. Pada kedak yang Tuhan bani Gerbek Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni paling takut pada Allah, walau Tuhan suruh semula anak dia Ismail pun, dia kena semula anak dia sebab takut pada Allah. Dia paling kasih anak dia Ismail. Kalau tua hati dia, tua arum dia, tak sih sebelah Nabi Ismail semula apa anak dia kasih. Tapi karena takut pada Tuhan lebih daripada orang panggil kasih pada Ismail lagi, lebih takut pada Allah SWT, takwa kepada Allah. Dengan sebab itu dia boleh juga rela semula Nabi Ismail AS.
Nabi Ismail apa kena takut pada Allah? Kena orang manusia kata tu hati dia, orang nak sembelih lagi. Dia apa orang nak sembelih, dia reti kita nak sembelih lagi. Takut mati. Tapi oleh kerana dia takut pada Allah, walaupun dia mati tak apa. Nabi Ismail walaupun dia mati pun tak apa. Karena dia boleh takut pada Allah SWT. Itu panggil ibtila yang Allah SWT uji Nabi Ibrahim AS, maka berjaya ujian. Jaya ujian. Nah, fa'atammahun, saya kata. Nah, sebenar dah ujian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail sebagai khalifah fil ardi. Orang yang menjadi khalifah fil ardi semacam Nabi Ibrahim AS, sebagai khalilullah kekasih Allah SWT, yang dia berjaya dalam ujian. Yang uji dia berjaya. Nah, uji benda hal paling susah sekali nak buat. Kalau kita sembelih anak yatim kita nak mana? Anak yatim yang paling susah sekali dalam nak mengatasi problem atau masalah ni. Nak kepankan. Nah, tapi kerana dia saat itu tunggu perintah Allah SWT, arti Allah, dia taat pada Allah SWT dan takwa Allah, dia takut pada Allah, dia boleh buat apa sahaja yang Tuhan perintah pada dia. Nah, sebab tu kita ni kalau semula hak benda tak molek ni padah dengan Nabi Ibrahim dan semula Nabi Ismail. Sebab tu kita mikir sendiri lah. Sebab tu kita cari benda paling molek orang mahal sekalipun, kita kuasa banyak mana banyak tu. Nah, mengikut kadar kuasa kita boleh tahu kata kita kuasa macam mana. Nah, sebab Allah SWT tahu alim fis-sudur, tahu belakang ada jiwa kita, hati kita. Sebab itulah kita alhamdulillah yang boleh kita siang pada hari ini dan ikhlas kita kepada Allah SWT, kita istighfar banyak pada hari ini. Minta ampun banyak pada Allah. Allahumma antik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina wa riqaba awladina wa riqaba azwajina wa riqaba dhurriyyatina wa riqaba ikhwanina minan niran. Semua pada Allah. Supaya Tuhan boleh merdekakan kita dan isteri kita dan yang maya kita daripada api neraka dan berjauh kepada api. Istighfar hapun dosa kita. Nah, tahun lepas tahun dan tahun akan datang plus tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa aqulu ta'ala Allah inna Allah wasi'un 'ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Usikum wa iyyakum billahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba ajdadina wa riqaba auladina wa riqaba ikhwanina wa riqaba dhurriyyatina wa riqaba azwajina minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولله الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.